التقوى وجميع العفو يا الله تعالينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق والعلم واجعلنا ممن يستمعون فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والكتب السماوية والkutubi as-samawiyah, ini rentetan daripada beriman pada, termasuk dalam Muhammad Rasulullah itu beriman dengan segala perkara-perkara iman yang lain, perkara-perkara iman. Qauluhu wal kutubi as-samawiyah, dan kitab-kitab bangsa samawi, bangsa langit. Kenapa? Apa maksud samawiyah? Nisbatun ila sama. Kenapa? Ai al-munazzalati minas sama'i, yang diturunkan dari langit. Lepas tu dibangsakan kitab-kitab yang bangsa langit, diturunkan dari langit daripada pihak Allah Ta'ala, bukan dicipta di bumi dan direka-reka. Fil alwah, sama ada turun daripada langit itu dalam lauh, dalam lauh, papan. Lauh ni makna papan-papan lah. Papan-papan bagaimana turun kepada Nabi Musa AS. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in. Jadi Taurat Nabi Musa tu turun dalam lauh. Lauh daripada batu-batu dah. Papan-papan daripada batu turun daripada langit. Turun begitulah. Nampak seketul, bukan seketul makna kalau kertas ni pada batu. Turun daripada langit. Nampaklah maknanya. Au ala lisani malakin, atau atas lidah malaikat. Sama juga sebagaimana dalam Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad bukan dalam bentuk tulisan, tapi bentuk bacaan yang Nabi ambil daripada Jibril. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan kitab samawiyah, ma yashmalus suhufa, iaitu yang merangkumi suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, bukan sekadar kitab saja, suhuf pun masuk. Wa qad ishtuhira annaha mi'atun wa arba'atun, dan masyhurnya bahawa bilangan suhuf itu, suhuf dan kitab itu ialah 104. Suhufu Syith situn, suhuf Nabi Syith ada 60. Suhufu Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim 90 dah. Wa suhufu Musa qabla at-Taurati 10. Suhuf Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat 10. Jadi 60, 30, 10, 100. Wal kutubul arba'atu, dan 4 kitab. Jadi 104. At-Tauratu li Musa, Taurat kepada Nabi Musa. Waz Zaburu li Dauda. Wal Injilu li Isa, Injil bagi Nabi Isa. Wal Furqanu li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadza naqala ba'du syurahil arba'in anil khatib. Begitulah yang dinukilkan oleh sebahagian daripada pensyarah-pensyarah kitab Arba'in An-Nawawiyah daripada Khatib Al-Baghdadi. Waqila, dan katakan suhufu Syith 50. Suhuf Syith ada 50. Wa suhufu Idris 30. Suhuf Nabi Idris 30, 80. Wa suhufu Ibrahim wa Musa 20 bisawiyah. Suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ada 20 dengan sama. Maknanya 10-10 lah. Wal kutubu alba, jadi sama juga bilangannya, tetap 100 104. Wal kutubul arba'atu, dan kitab yang 4. Habis. Ini pandangannya, cuma beza pada siapa banyak mana. Waqila, dan kata satu pandangan, innaha mi'atun wa arba'atun wa arba'ata asyara suhuf wa arba'ata asyara suhufan, betulnya ada.
Dah alif. Jadi ma'dud kan? Untuk diguna ma'dud lah tu. Betul lah. Betul. Macam titik salah. Betul dah. Kat kanan ni. Betul. Dia tak kat kanan ni hak cetakan ni dia tak titik bertindih tu dia tak lepas suhuf. Jadi silap lah. Hak ni hak tu tak ada langsung. Hak ni memang jelas. Hak ni dia kata mana ni? Mi'atun wa 14 di koma situ. Jadi suhuf syih alamat ejam kata 14 iaitu suhufu syith 50, suhufu syithin 50, suhuf Nabi Syith ada 50, wa suhufu Idris 3, suhuf Nabi Idris ada 30, 80. Wa suhuf Ibrahim 20. Suhuf Nabi Ibrahim ada 20. Jadi tinggal 100 lah. 14 gimana? Waqtulifa fi 10. Maka dikhilafkan pada 10 yang baki. Faqila li Adam, kata satu pandangan 10 tu suhuf Nabi Adam. Waqila li Musa, katanya 10 tu hak Nabi Musa. Dua tu lah sama ada Adam atau Musa. Wal kutubul arba'atu, tinggal lagi 4 kitab. Habis. Wa hadzal qawlu nassa alaihi at-Tatai fi syarh risalah. Dan pandangan ini dinaskan oleh At-Tatai, Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim At-Tatai. Ini ulama mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki. Tanwir maqalah fi syarh risalah. Tu kitab dia kata dalam syarah risalahnya, iaitu Tanwirul Maqalah fi syarh risalah. Itu kitab risalah ni namanya Tanwir al-Maqalah. Tanwir al-Maqalah fi syarhi ar-risalah. Menyebutkannya oleh At-Tatai fi syarhi ar-risalah, dalam syarah ar-risalah. Tanwir al-Maqalah. Risalah Abi Zaid Al-Qarawani ni besar kemungkinan sebab dia mazhab Maliki. Haitsu qala, sekira berkata Syekh Abu Abdullah At-Tatai, dia kata faidatun, ini satu faedah, al-kutubul munazzalatu minas samai 114, bahawa kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu 114, ila akhir ma taqaddama, sehingga akhir yang telah terdahululah. Jadi mana sebagaimana yang sebut sebelum ni lah. Jadi katanya bilangan suhuf dan kitab itu sebanyak bilangan surah dan Quran. Surah Quran 114, maka bilangan suhuf dan kitab pun 114. Wakila hadza wat tahqiq. Hadza wat tahqiq. Hadza yani hadza maqal. Inilah yang dikatakan berkaitan. Atau hadza wadihun, ini jelas. Wat tahqiq, dan pandangan yang tahqiqnya al-imsaku an hasriha, iaitu menahan daripada menentukan kitab itu fi adadin, pada bilangan tertentu. Sama macam Rasulullah. Jadi kitab dan suhu ni banyak mana? Yang tahqiqnya wallahu a'lam, boleh jadi lebih.
Fayajibu i'tiqadu anna Allah anzala kutuban, maka wajib kita i'tiqadkan bahawa Allah Taala turunkan kitab-kitab minas sama'i 'alal ijmal, daripada langit secara umum Tuhan turunkan. Na'am, al-arba'atu yajibu ma'rifatuha tafsilan, tapi empat itu wajib kita ketahui secara terperinci. Mana? Taurat, Injil, Zabur dan juga Quran. Qauluhu wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Allazi huwa yaumul qiyamah, hari akhirat itu dinamakan hari kiamat juga. Wa innama wusifa bil akhiri, kenapa dinamakan hari akhirat itu hari akhir, akhirat, yaumil akhir, disifatkan hari tersebut dengan akhir, li'annahu akhirul ayyam, kerana hari akhirat adalah hari yang terakhir. Itu satu pandangan, hari akhir, tak ada hari lepas tu. Itulah hari terakhir. Wakila li'annahu la laila ba'dah, satu pandangan kata kerana tiada malam selepas itu. Lepas tu tak ada dah malam. Tak ada dah. Li'annahu la laila ba'dahu. Wa awwaluhu, bila mulanya hari akhirat. Permulaan kalau ikut kronologi masa, garisan masa itu dinamakan hari akhirat. Wa awwaluhu min nafkhati tsaniyah, bermula daripada tiupan sangkakala yang kedua. Wakila, satu pandangan kata minal hasyri, mula daripada dihalau manusia ke padang mahsyar. Wakila minal maut, satu pandangan kata mula daripada mati. Sampai bila ni? Wala nihayata lahu, tiada penghujung bagi hari akhirat. Wakila yantahi bidukhuli ahli jannati jannata wa dukhuli ahli nari nara, katanya akan habis, akan akhir hari tersebut dengan masuknya ahli syurga dalam syurga dan ahli neraka dalam neraka. Jadi biasanya pandangan mula-mula itulah itulah yang masyhur. Wal muradu bin nafkhati tsaniyah, yang dimaksudkan dengan tiupan sangkakala yang kedua itu nafkhatul ba'thi, iaitulah tiupan kebangkitan. Tiupan pertama mematikan, tiupan kedua thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian Israfil sangkakala itu ditiup kali kedua, ketika itu mereka akan bangun, iaitu nafkhatul ba'thi, tiupan kebangkitan. Wa huwa ihya'ul abdan minal qubur, iaitu dibangun, dihidupkan balik badan-badan daripada kubur. Wa dzalika annahu ba'da mautil khalaiq. Dia cerita dah ni. Jadi kat belakang ni sama sajalah kita baca jelah. Wa dzalika annahu, dan demikian itu bahawa sesungguhnya ba'da mautil khalaiqi bin nafkhatil ula, setelah matinya makhluk dengan tiupan sangkakala yang pertama. Kok belum mati lagi lah, yang belum mati lagi Allah Ta'ala akan matikan semuanya dengan tiupan sangkakala Israfil yang pertama mati. Wahia nafkhatus sa'qi, iaitu nafkhatus sa'qi, tiupan sa'qi ni makna tempik, maut lah, tiupan maut. Sa'qi ni makna kejut-kejut, tiupan terkejut sehingga mati. Kemudian nak ke tiupan kedua, wa baina nafkhataini 40 aman, 40 tahun antara tiupan sangkakala pertama hak mati dan sangkakala kedua yang menghidupkan balik, 40 tahun. 40 tahun. Tumtirus sama'u ma'an, kemudian setelah pada itu akan menghujani oleh langit akan air. Air turun itu kamanir rijal, umpama mani orang lelaki. Turun air mani, hujan, menghujan seumpama mani orang lelaki. 40 yauman, 40 hari akan turun di bumi. Bumi mana? Bukan mana? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana Allah Ta'ala ganti bumi ni dengan bukan bumi sekarang, bumi yang lain. 40 hari bisyiddatin, turun hujan tu, air mani tadi, dengan kuatnya, ka'afwahil qirabi, umpama mulut-mulut kirab, jamak bagi kirbah, grabber.
Grabber tu mulut bekas air. Mulut grabber ni bekas minuman daripada kulit. Bekas minuman ada kulit tu kan, kulit. Jadi curah ni, mencurah-curah lah maksudnya. Ka'afwahil qirabi, seumpama mulut-mulut grabber, mulut-mulut bekas air daripada kulit. Curah gitu. Makna lebatnya Allah tak hujan. Kiralah manusia sejak pada Nabi Adam sampai akhir. Hatta yakunal ma'u min fawqin nas, sehingga jadilah air itu atas daripada manusia. Makna banjir lah makna. Air itu banyaknya sehingga kalau kadar manusia itu, air itu melebihi manusia. Wa qadra 12 dhira, lebih pada manusia 12 dhira, 12 hasta. Makna tenggelam manusia di 12 hasta. Hatta yakuna al-ma'u min fawqin nasi wa qadra 12 dhira. Air itu melepasi manusia sehingga 12 hasta. Maknanya banjir ataupun banyaknya turun. Thumma ya'murullahu al-ajsad, kemudian Allah Taala menyuruh jasad-jasad itu hidup. Fatambutu kabanatil baqli, maka akan tumbuh seperti anak-anak biji-biji. Baqli ni macam tu lah, biji-biji benih lah. Tak, baqli macam biji benih. Cara kita senang cambuh lah, dapat cambuh. Tumbuhlah jasad-jasad seumpama tumbuhnya kabanatil baqli, anak-anak bijian-bijiran. Hatta idza takamalat, sehingga jadi sempurnalah badan manusia, tumbuh-tumbuh soul manusia. Fakanat kama kanat, maka jadilah jasad seumpama ada ia di bumi dekat dunia dulu. Jasad tumbuh. Yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berkata, liyuhyi Jibrilu wa Mikailu wa Israfil, hendaklah hidup oleh Jibril. Liyuhyi asalnya lamul amri, hendaklah hidup, maknanya hiduplah Jibril, hiduplah Mikail, hiduplah Israfil. Jasad tumbuh dah ni, jasad tumbuh dah ni, jasad pada kecil besar-besar, roh ada lagi. Allah Ta'ala suruh Jibril hidup, Mikail hidup, Israfil hidup. Thumma ya'muru Israfila fayakhudhu sura, kemudian Allah Ta'ala menyuruh Israfil, lalu diambilkan sur, diambilkan sangkakala. Apa itu sur? Huwa qarnun min nur, iaitu qarnun macam tanduk ni, macam tiup tu, trompet. Daripada tanduk kan, dulu ada tanduk lah, satu ucungnya kecil, satu ucung besar. Daripada cahaya. Kahayatil buk, umpama buk tu lah tempat halat tiupan hak orang Yahudi tiup. Oh tu kan. Buk. Kalau trompet sama maknanya alat tiupan, ujungnya kecil, hak sana belah sana besar. Kahayatil buk alladhi yuzammaru bihi, yang ditiup dengannya. Mizmar ni yang ditiup lah. Lakinnahu azimun, tapi besar. Ka'ardis samai wal ard, umpama lebar atau luah, lebar langit bumi. Kama fil hadis, bagaimana dalam hadis. Ulama ahli sains tengok astronomi, tengok bahawa bentuk alam ni umpama satu besar, ujungnya nipis kan. Bentuk alam dia begini. Ini satu kecil besar, bentuk alam. Sini ada alam. Bentuk alam ni mengecil tu. Dia buat kaji yang betul ke tak mana, tapi makna tu tak pelik lah, makna besar dia seluas langit bumi. Kama fil hadis. Thumma yad'u Allah al-arwah, kemudian Allah Ta'ala memanggil segala roh, wa yulqiha fis sur, dan diletakkan dalam sangkakala tadi. Wa ya'muru Israfilu, apa tu? Wa ya'muru Israfilu mana? Binafkhi. Binafkhi. Betul itu tak? Di sini ada sikit salah cetak ni.
Wa ya'muru Israfilu bin nafqi. Maka disuruh Israfil dengan meniup. Bila roh dah ada pada sangkakala tadi, maka Israfil pun tiup. Fatakhrujul arwahu mithlan nahli. Maka keluarlah roh itu seumpama lebah. Dia tiup, beratalah mana seumpama merebak umpama lebah. Fatamshi fil ajsadi mashyas sammi fil ladir. Maka berjalanlah roh itu dalam jasad. Maka masing-masing roh tu, jasad dah ada dah ni, dia tumbuh mak dia kan, tumbuh jasad tumbuh dah ni kat bumi, jasad tumbuh dah ni. Bila Israfil tiup, roh tu akan cari jasad dia balik, cari jasad dia balik, masuk. Maka merebaklah, berjalanlah roh dalam jasad seumpama perjalanan sami fil ladir, racun dalam orang yang kena patuk. Ladir tu maldu kan, orang yang kena patuk. Maknanya kalau kena patuk, racun merebak kan. Jadi roh ni masuk suf macam merebak dia seumpama seluruh badan, hidup balik. Wadzalika huwal musamma bin nashri. Itu yang dinamakan an-nashru, iaitu kebangkitan balik. Iaitu roh itu kembali masuk dalam jasad. Wa ammal hasyru, adapun hasyrun, hasyar itu fahuwa sauqun nasi ilal mahsyar, iaitu menghalau manusia ke tempat perhimpunan. Itu mahsyar. Wa nukila ani Tha'labi, dinukilkan daripada Tha'labi, anna an-nasa fil hasyri mutafawitatun, bahawa manusia pada mahsyar itu berbeza-beza. Faminhumur rakib, ada yang pergi ke mahsyar dalam keadaan menunggang. Wa minhumul mashi, ada yang dalam keadaan berjalan, ala rijlaihi, berjalan dengan dua kaki. Wa minhum man yamshi ala wajhihi, ada yang berjalan di atas muka, sembang muka, jalan irit muka. Kalau ada orang tanya bagaimana Allah Ta'ala memperjalankan orang atas muka, jadi setengah ulama kata annallah allazi aqdara al-insan ala al-mashi aqdara ar-rijlaini ala al-mashi fahuwa qadirun ala an yaj'ala an-nas yamshi ala wujuhihim. Allah Ta'ala yang memampukan manusia jalan kaki, dia boleh buat juga orang berjalan ke muka. Jadi banyaklah, pendek katanya, berjalan ke muka ni hai'ah atau rupa kepada orang itu dihina. Wa minhum man huwa ala suratil qiradati, ada di kalangan mereka orang yang dibangkitkan atas rupa kera. Pok-pok darwin lah. Wa hum az-zunatu, iaitu penzina. Orang berzina bangkit rupa kera. Nauzubillah. Wa minhum man huwa ala suratil khanazir, ala suratil khanaziri, di kalangan mereka ada yang bangkit dengan rupa khinzir. Wa humul ladzina kanu ya'kuluna as-suhta wal muksa, iaitu mereka yang makan akan suhta, makanan haram. Al-muksa makna ni makan apa? Kastang makan barang haram lah. Mukus ni orang yang menahan orang, dengan tahan orang nak berdagang masuk dalam kota, dia tahan dan dia ambil rampah barang. Pasuh tu iaitu rezeki yang haram lah. Suh makanan haram, rezeki yang haram. Al-ghulu, rezeki yang tipu. Al-musu tu makna sama lah tu. Tapi kerana ada larangan hadis berkaitan dengan custom ni, orang tahan orang ni, tahan orang zaman dulu nak masuk satu negeri, awal-awal jenis set ngepau ni. Pasal pok pau, pengepau. Dia ngepau, dia ambil barang orang sikit. Itu haram. Wa minhumul a'ma, di kalangan orang dibangkit itu ada yang buta. Bukan asal buta, memang
bukan makna dunia dia buta. Allah Ta'ala butakan. Siapa mereka? Wahwal jairu fil hukmi, orang yang zalim dalam hukum. Wa minhumul asammu wal abkam, ada di kalangan orang yang pekak, ada orang bisu. Wa huwa man yu'jibu bi ilmih, iaitu orang yang takjub dengan ilmunya, orang yang rasa hebat dengan ilmunya. Wa minhum man yamdahu lisanahu, ada di kalangan mereka orang yang memamuh lidahnya. Mamuh ni makan, gigit lidah. Wa yasilul qayhu min famihi, bila gigit lidah, darah lidah mengalirlah nanah dari mulutnya. Siapa dia? Wahumul wa'al, al-wa'al alladzina tukhalifu a'maluhum aqwalahum. Mereka itulah golongan-golongan wa'al, pendakwah-pendakwah, penasihat-penasihat, pendakwah-pendakwah yang mana menyalahi amal mereka akan perkataan mereka. Perkataan mereka menyalahi amal. Mereka suruh orang buat baik, mereka tak buat baik. Mereka ajak orang buat kata begini, mereka tak buat. Wa minhum man huwa maqtu'ul aidi, di kalangan mereka ada yang terpotong tangan, tak ada tangan, putus tangan. Wal arduli, tak ada kaki. Padahal mereka kat dunia orang yang sihat, tak cacat. Siapa dia? Wahumul ladzina yu'dzunal jiran, iaitu orang yang menyakiti jiran. Wa minhum may yuslabu ala juzu'in minan nar, antara mereka orang yang disalib di atas batang kayu. Batang kayu daripada api. Batang kayu daripada api. Wahum as-su'atu bin nasi ila sultan, iaitu orang yang mengadu orang ramai kepada sultan. Orang jenis SB ni ngadu orang, bawa orang kepada sultan supaya dihukum. Orang nak khianat orang. Wa minhum man huwa ashaddu natnan minal jifah, ada di kalangan mereka yang tersangat busuk lebih daripada bangkai. Ashaddu natnan, yang sangat busuk, lebih busuk daripada jifah, daripada bangkai. Wa humul ladzina yuqbiluna 'ala ladzat, iaitu orang yang menghadap kepada kelazatan, wasyahawati, dan syahwat-syahwat, wa yamna'una haqqallah, dan mereka menghalang daripada hak Allah Ta'ala, min amwalihim, daripada harta mereka, zakat tak keluar. Wa minhum man yulbisu jubbatan sabighatan, ada di kalangan mereka orang yang memakai jubah, jubah sabirah, yang luas, yang luas, yang jubah yang besar, min qatiranin, daripada apa? Daripada qatirani, apa dia? Allah, qatirani daripada besi-besi apa dia? Cecair neraka. Sebab apa qatirani? Lava-lava lah, api neraka. Siapa dia ini? Mereka ini wahum ahlu qatiran ni, ni macam lava-lava. Ta ni, kalau qatiran ni ta ta api neraka. Tu macam lava tu lah. Ta api neraka, qatiran, meritang. Maknanya kita, bahasa kita macam kita lava api neraka. Wahum ahlul kibri wal ujbi wal khuyala, orang ahli takabur, yang ahli ujub, dan orang yang khuyala, yang menunjuk-nunjuk, yang menunjuk-nunjuk depan orang. Thumma inda usulihim ilal mahsyar, kemudian ketika sampai kepada tempat berhimpun, yaqifuna fi, mereka berdiri padanya. Wa tastafful malaikatu, lalu bersaflah, membuat saf oleh malaikat, muhdikina haulahum, dengan menenung kepada mereka. Muhdikin ni makna hadkim, malaikat duduk
Mereka sampai, malaikat duduk sekitar mereka dengan menenung mereka. Mereka ni ahdaqa an-nazar ni makna menenung. Tenung makna jaga, marahlah. Wa tadnu asy-syamsu min ru'usihim, dan jadi rendahlah matahari daripada kepala mereka, hatta ma yakunu bainaha wa bainahum illa qadra mailin, sehingga tidak adalah jarak antara kepala mereka dan antara matahari itu kecuali kadar mail. Mail itu apa dia? Ai mailan mukhulah, iaitu batang. Mail mukhulah ni batang celok. Batang celok macam mana kan? Tak, panjang tu sejari gini, itu panjang dah tu, batang celok. Jadi dekatlah. Kata sejekar ke lebih kurang. Mail tu mail mukhulah, batang celok. La al-mail al-ma'ruf, bukan mail, bukan batu. Batu yang mail tu biasa batu, bukan sejauh satu batu dak. Ni mail mukhulah. Ini kata Imam Bajuri, walaupun khilaf. Kalau tengok pada hadis tu ulama khilaf lah, apa Nabi dalam hadis tu maksudkan mail tu apa. Ada kata mail tu sebatu pun tak sah. Ulama kata kalau matahari ni dekat sikit je, ahli saya kata dekat sikit je daripada kedudukan sekarang, terbakar bumi. Dah so kata satu batu. Apatah lagi kalau kata dia itu sejaraknya umpama batang celok. Fahina idzin yashtaddul khaufu, ketika itu bersangat-sangat takut, wal haulu, dan huru-hara, wa ya'zumul karbu, dan menjadi besarlah rasa karbu, rasa gundah gulisa, gundah gulana, rasa kerisauan tu, sangatlah rasa risau. Wa yatamannawna linsirafa walau ilan nar, sehingga mereka berangan-angan dapat pergi, dapat lari, walaupun lari ke neraka. Tak mau duduk situ dah. Biar kalau lari pun biarlah lari, masuk neraka pun tak apa. Ingat neraka tu, rengang daripada tu. Kerana kesangatan hebatnya siksaan dan juga apa yang mereka hadapi di mahsyar tersebut. Thumma ba'da tulil mauqifi wallahu a'lam. Panjang ni cerita, macam cerita Imam Bajuri bawa ni. Cerita apa yang akan berlaku pada hari akhirat nanti, satu sehingga sampailah masuk syurga. Gitulah. Pak ayah lebih dah. Pak akhir